الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Muka surat 68 ada kitab tu dalam faslul tsani al-faslul awal ayat Quran tu kita baca dah dulu. Cuma hadis-hadis Nabi kita tak baca lagi. Jadi dalam kitab Risalah Tauhid ni yang telah ditulis oleh Syekh Ismail Syahid, cucu kepada Syekh Waliullah Dahlawi, dalam kitab asal seperti mana yang telah kita maklum, dua tajuk ni, tajuk ayat Quran dan juga tajuk hadis Nabi ni dalam kitab asal dia tu tak ada lah. Cuma muhakkik kitab Syekh Abdul Majid Al-Ghawri dia yang buat ataupun dia yang tambah dua tajuk ni, tajuk ayat Quran dan juga tajuk hadis-hadis Nabi. Ayat Quran dan juga hadis-hadis Nabi yang ada hubung kait dengan akidah. Kemudian selepas pada ni dia buat satu lagi fasal tentang agama-agama lain yang terkesan dengan akidah tauhid. Tapi waktu tu kita akan baca kemudian. Sebab kita nak baca pun habis dulu hak tu kita asal. Cuma hak ni kita baca juga sebab dia qala Allah, firman Allah Taala, dan juga qala Rasul, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-ahadits. Hadis yang pertamanya an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ ابن جبل إلى نحو أهل اليمن قال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوقع كرائم أموال الناس. Hadis yang pertamanya dipetik daripada kitab Sahih Bukhari, perawi daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, kata Abdullah bin Abbas, lamma ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Mu'adz ibn Jabal ila nahwi ahli al-Yaman. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengutuskan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke arah Yaman, maknanya ke satu negeri Yaman. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pilih Mu'adz bin Jabal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan beberapa perkara. Dia pilih Mu'adz sebagai muballigh, mewakili Nabi, junyapa. Dan ini adalah merupakan cara dalam Islam. Cara dalam Islam, pihak pemerintah Islam ni dia kena hatta da'i, dia kena hatta muballigh ke kawasan-kawasan tertentu. Ini cara yang telah ditunjuk oleh Nabi dan dipraktikkan oleh seluruh khulafaur rasyidin. Kemudian apabila muballigh telah dipilih, maka kena beritahu juga sepatah dua sedikit sebanyak latar belakang masyarakat yang muballigh tadi tu nak dihantar ke tempat tu, supaya dia boleh buat persiapan
supaya dia tanya khabar, dan dia kaji penduduk tempat ni perangai dia lagu mana, apakah pegangan agama mereka, kena tanya. Lepas tu Nabi SAW pesan kepada Muaz, innaka taqdamu ala qaumin min ahli kitab, sesungguhnya engkau wahai Muaz mu akan pergi jumpa dengan satu kaum daripada ahlul kitab. Maknanya Nabi utuskan Muaz bin Jabal pergi jumpa dengan bukan sebagai orang, bahkan mereka dikenali sebagai ahlul kitab. Dan pesanan Nabi kepada Muaz ni maknanya reka pada maqalla wa madalla, kalimah reka pada ya, nasihat Nabi kepada Muaz. Tapi oleh kerana sahabat Nabi Muaz ni dia banyak dah belajar dengan Nabi dan dia dikira ulama di kalangan para sahabat, maka daripada pesanan ringkas dan padat tu dia cukup faham apakah yang patut dia buat. Jadi Nabi SAW perkenalkan kepada Muaz, dia akan pergi jumpa ahlul kitab. Ahlul kitab pada masa tu dikenali sebagai orang yang ada ilmu, orang yang beragama, ada kitab dengan dia. Walaupun kita telah maklum, kita telah tahu golongan ahlul kitab ni telah ubah suai kita, itu perkara kedua. Tapi kukuk mana pun dia ada rujukan dia. Mana kitab, baik Yahudi baik Nasara, dia ada kitab. Nah, golongan Nasara rujukan dia hanya kepada kitab Injil, manakala golongan Yahudi pula rujukan dia kepada kitab Taurat. Hatta masyarakat Arab jahiliyah, nah, di penempatan Nabi SAW sendiri pun ada kerumitan dalam tajuk agama. Mereka nak pergi jumpa ahlul kitab ni. Mana bila kata kena pergi jumpa dengan ahlul kitab ni, Nabi tak tahu orang komen-komen dah akan hantar sahabat Nabi yang betul-betul memiliki kepakaran. Semua Nabi besar kepada Muaz, perkara pertama sekali kamu wahai Muaz kena ajak kepada mereka, falyakun awwala ma tad'uhum ila an yuwahhidullah ta'ala, supaya Muaz bin Jabal royak kepada ahlul kitab tajuk paling penting dalam agama Islam. Tajuk ni kalau hak ni tak betul, hak lain lepas pada ni tak pakai gawar berlaku. Sebab tu dalam rukun Islam, rukun yang pertama sekali la ilaha illallah, syahadatu an la ilaha illallah. Bunyal Islamu ala khamsin, la syahadatu an la ilaha illallah. Itu hak pertama sekali. Lepas pada tu hak kedua, ketiga, keempat, kelima bergantung kepada hak pertama. Kalau hak pertama ni punah, temelah, rosak, maka keempat-empat perkara ni kalau dibuat dengan sempurna pun tetap tidak akan dapat faedah, tidak akan dapat kebaikan. Sebab tu Nabi besar suruh ayat benda yang paling penting sekali. Sebab itulah dalam diari kehidupan kita, fokus utama kena sentiasa cek semua. Kita jumpa tuan kita ni tulis, nah, sebelum kita tidur, bangun tidur kena cek semua adalah perkara yang ada hubung kait dengan akidah. Jangan boleh bunuh, kena cek semua. Nah, sebab kalau bunuh ni hak lain jadi bunuh habis. Habitat a'maluhum dalam Quran sebut, gugur habis segala amal kebaikan dia buat. Oleh kerana tu hendaklah kamu jadikan seruan kamu yang pertama sekali terhadap mereka ialah kamu kena pastikan ayyuhidullah ta'ala. Kamu kena beritahu kepada mereka, mereka perlu mentauhidkan Allah. Tauhid satu perkara yang kena difahami dengan betul. Seorang itu kenal Allah Ta'ala, ataupun seorang itu mendakwa Allah adalah Tuhan dia, tak semestinya dia ahli tauhid. Sebab ni tajuk ditujukan kepada ahlul kitab. Ahlul kitab ni Yahudi ataupun Nasara, kalau tanya dia Tuhan dia siapa, dia kata Allah. Yahudi terima Allah Ta'ala, Nasara terima Allah Ta'ala. Tapi kenapa kau Nabi besar lagi kepada mereka, ajak mereka supaya jadi ahli tauhid? Sebab dalam mereka mengaku Allah Ta'ala sebagai Tuhan mereka, mereka masih lagi syirik kepada Allah. Seperti mana disebut dalam kitab Allah Ta'ala, wa qalatil yahud Uzairun ibn Allah, Yahudi kata Nabi Uzair anak Allah. Wa qalatin nasara al-masih ibn Allah, orang Nasara, orang Kristian kata Nabi Isa tu anak Allah.
Anak dengan makna wakil. Dan mereka telah ambil beberapa sifat Tuhan kita pek kepada wakil Tuhan. Ini dipanggil syirik. Tapi pada faham Ahlul Kitab, benda ni tidak syirik. Sebab itulah Nabi pesan, perkara pertama sekali wahai Muaz, kena royak ni. Dan kamu kena ajar kepada mereka tentang tauhid. Apabila tauhid ini diterima dan mereka menjadi ahli tauhid, barulah mu beritahu kepada mereka perkara seterusnya. Ini cara yang telah diguna oleh Nabi SAW ketika mana baginda mentarbiah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain di zaman ataupun di era Makkiyah. Zaman Mekah tu zaman mentarbiah sahabat supaya faham betul-betul tauhid. Sebab itulah kebanyakan hukum turun di Madinah. Kebanyakan hukum, bukan tak ada hukum turun di Mekah, tapi majoriti hukum turun di Madinah. Sebab zaman Mekah ni zaman Nabi ajak mereka memperkenalkan kepada ilah yang tunggal. Sebab zaman tu Arab jahiliah ni, dia kata dia kena Allah Ta'ala ikut, tapi dia duk seru banyak selain daripada Allah. Fa idza arafu dhalik, maka apabila mereka telah faham dah, telah reti dah tentang yang demikian tauhid, fa akhbirhum, seterusnya hendaklah kamu beritahu kepada mereka annallaha, bahawa Allah Subhanahu wa taala qad farada alaihim, Allah telah memfardukan, telah mewajibkan ke atas mereka khamsa salawatin, 5 waktu semaya fi yaumihim wa lailatihim. Nah, 5 waktu semaya siang malam, sehari semalam. 3 pada waktu malam, 2 pada waktu siang. Fa idza sallau, maka apabila mereka dapat semaya, mana boleh terima dah hukum semaya, tak jadi masalah, maka fa akhbirhum, kamu ajar pula kepada mereka, beritahu pula kepada mereka annallaha, bahawa Allah Subhanahu wa taala iftarada alaihim zakatan fi amwalihim, Allah Taala telah menetapkan satu hukum, iaitu mewajibkan ke atas mereka mengeluarkan zakat daripada harta mereka. Zakat ni asal makna dari sudut lughahnya penyucian. Nah, dinamakan zakat kerana zakat ini dapat menyucikan harta. Orang kaya dia memiliki harta yang banyak, jadi nak menyucikan harta tadi, dia kena keluarkan sejumlah zakat. Dan zakat itu tu'khadhu min ghaniyihim, caranya diambil daripada orang kaya di kalangan mereka, lalu faturaddu ala fakirihim, lalu diberikan kepada fakir miskin di kalangan mereka. Ini bahasa yang diguna pakai dan dipraktikkan pada zaman kegemilangan Islam. Nah, waktu pada zaman Nabi dan juga pada zaman sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tetap perkara ni berjalan dengan sempurna. Nah, Nabi SAW telah lantik amil-amil, orang yang bertugas, yang diberi tanggungjawab untuk menguruskan urusan zakat. Jadi amil ni, kerjaan dia pada zaman tu, dia kena pasti dalam daerah ni, dalam kampung ni, siapakah orang yang layak mengeluarkan zakat. Ini sebenarnya tugas ni, tugas umat Islam ya, daripada pihak pemerintah Islam. Dia kena lantik amil yang mana kerjaan dia pergi cari orang yang waktu beri zakat. Dia kena buat kerjaan tu. Dia buat kerjaan pun tak apalah, dia pun ada bahagian juga dalam zakat tu. Dia ada bahagian. Nah, dia dapat menerima pemberian zakat atas tugas dia sebagai amil. Nah, jadi dilantik amil ni untuk tujuan apa? Untuk tujuan memudahkan urusan kedua-dua pihak. Pihak yang perlu keluarkan zakat dan juga orang yang menerima zakat. Nah, jadi kalau amil ni berjalan seperti mana zaman Nabi dan juga zaman para sahabat, insya-Allah di kalangan orang fakir miskin tidak akan ada yang terabai. Sebab zaman kita hari ni zaman yang boleh dikatakan zaman maklumat di hujung jari. Nak cari maklumat orang itu cukup-cukup mudah. Nah, cukup-cukup mudah. Jadi tugasnya amil ni pergi cari orang kaya hak kena waktu beri zakat. Kemudian dia kena bagi pula kepada orang fakir miskin.
Sebab orang miskin dalam Islam ni, dia ada beberapa grade. Dia ada beberapa kumpulan miskin dalam Islam. Ada pesing umat Islam yang mana dia miskin tapi jenis pesing tak jaga maruah. Ni tak reti malu. Kedudukan dia kan, dia nak tunjuk kemiskinan dia kepada orang. Dia nak tunjuk kesusahan dia kepada orang. Maka ada di kalangan mereka tunjukkan perkara ni dengan cara minta sedekah dengan orang. Satu lagi golongan miskin, yang mana miskin yang jaga maruah. Walaupun dia miskin, dia tidak zahirkan kemiskinan dia kepada orang. Dia tidak buat dia tidak tunjuk satu alamat ataupun satu ketandaan. Orang tengok pada zahir, orang boleh kenal orang tu orang miskin. Sebab tu alamat zahir sebenarnya bukan satu ketandaan kita boleh nak cak orang ni orang miskin ataupun tidak. Sebab kadang-kadang berlaku setengah-setengah tempat, dan pada setengah-setengah kes tengok pada zahir dia pakai kain buruk berapa, minta sedekah. Zahirnya kita akan hukum dia ni orang susah lah. Kadang-kadang berigak balik rumah dia belah-belah ribunya sipal dalam batang. Jadi alamat zahir tu, sebab zahir ni dia boleh boleh dilakonkan. Orang boleh berlakon. Sebab itulah orang betul-betul mukmin dia akan jaga tajuk ni. Sebab tu dalam kitab-kitab hadis kita akan jumpa tajuk taklif mitok. Jadi orang mukmin dia akan ikut pesanan Nabi. Tajuk tidak boleh zahirkan kemiskinan. Tak tunjuk, maknanya tak, sebab orang zahirkan kemiskinan ni, dia tunjuk ke orang kemiskinan dia ni, tujuan dia nak sesuatu daripada orang. Hati dia tu masih lagi ada pergantungan kepada orang. Walaupun mulut tak minta, kadang-kadang dalam hati dia weh kat aku dalam hati. Jadi mukmin yang sejati, sifat dia, perangai dia tak minta. Dijaga maruah. Jadi pesen orang jaga maruah ni, kalau pesen ambil zakat dia tunggu demo ni mari pas kesuk demo ni tak akan mari. Dia berhak terima zakat. Sebab tu dalam syariat Islam Nabi besar tu'khadhu min ghanihim, diambil daripada orang kaya di kalangan mereka, faturaddu ala fakirihim, lalu diberikan kepada fakir di kalangan mereka. Jadi ini kerjaan ataupun tugas amil. Bukti dia depan lagi jelas. Fa idza aqaru bidzalik, maka apabila mereka ahlul kitab ni terima hukum zakat, mayat pun tak ada masalah terima, zakat pun terima, maka tugas kamunya ambil harta zakat. Dan apabila Nabi sebut gini, bermakna amil kena buat kerjaan. Fa khudh minhum, maka kamu ni khitab kepada amil. Khitabnya kepada amil. Taklah kamu ambil daripada mereka. Ambil apa? Ambil harta yang dikira zakat. Ya, ada sejumlah harta, maka kira daripada jumlah ni zakat akan tubik banyak ni. Ambil. Jadi zakat ni mana lah? Zakat tanaman, zakat buah-buahan. Kalau zakat buah-buahan pada di tanah haram juga suruh dengan zakat anggur ataupun zakat tamar, wakhmur. Zakat binatang kan banyak lah. Zakat unta, zakat lembunya, dan zakat kambing. Kalau zakat buah-buahan ataupun zakat binatang ni kena ambil hak pertengahan. Sebab ambil dia akan kira-kira, dia tak akan tanya berapa jumlah, semua kena ambil. Jadi hak bagian nak ambil dia ambil. Jadi takut-takut nanti ambil tak nak ambil zakat tu, dia ambil comel-comel, hak bakar molek. Kalau orang merah dia tahulah hak ni kelas mahal ni, janganlah ambil bakar ni. Ambil bakar ni nanya kita contoh. Lalu Nabi pesan wa tawaqqah, dan hendaklah kamu berwaspada, berjaga-jagalah karaima amwalin nas, iaitu jangan sekali-kali kamu ambil karaima amwalin nas, harta mereka yang terbaik. Kategori terbaik tak boleh. Kalau bakar jenis bakar comel orang buat induk tu, jangan nak ambil tu. Bakal lelak kepada orang yang nak beri zakat binatang, nak ikut bayar dia, dia akan cari hak macam-macam tu, hak kuru-kuru pula dah. Maka tugas amil ni ambil untuk memudahkan segala urusan, jadi mudah. Hadis yang kedua, ada Muaz ibn Jabal radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muaz, atadri ma haqqullahi 'ala al-ibad? Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Qala ay ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Atadri ma haqquhum 'alayhi? Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Qala alla yu'adzibahum.
Riwayat daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Hadis ini juga terdapat dalam kitab Bukhari, dalam kitab Tauhid. Kata Muaz, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada Muaz, ya Muaz, wahai Muaz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Adakah kamu tahu hak Allah Taala terhadap hamba? Maknanya hak Allah Taala yang hamba kena tunaikan. Tahu ke tak? Qala, jawab sahabat Nabi, Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya lah lebih mengetahui. Qala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak Allah Taala yang dibebankan ke atas hambanya ialah ayya'buduhu, semua hamba kena mentauhidkan Allah dalam ibadah, yakni wala yusyriku bihi syai'an. Yakni jangan sekali-kali dia mensyirikkan Allah dengan sesuatu apa-apa. Jangan sekali-kali dia mengambil sifat-sifat Tuhan dia letak kepada makhluk. Dan dia jangan sekali-kali dia jadikan makhluk ni setara dengan Tuhan. Kemudian Nabi tanya lagi, atadri ma haqquhum alai? Adakah kamu tahu hak hamba pula? Hak hamba Allah yang Allah Taala kena tunaikan. Kena tunaikan ni tidak wajib lah. Kata Allah Taala tu dia tidak wajib. Qala, jawab Muaz, Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya lah lebih mengetahui. Qala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak hamba ya Allah Taala akan tunaikan ialah Allah yu'adzibahum, bahawa Allah Taala tidak lagi akan mengazabkan mereka. Apabila mereka benar-benar mematuhi arahan Allah dan mereka mentauhidkan Allah, tidak syirik kepada Allah, maka Allah Taala tidak akan mengazab mereka. Ini janji Allah. Hadis seterusnya, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, mafatihul ghaib khamsun la ya'lamuha illa Allah, la ya'lamu ma taghidul arham illa Allah, wa la ya'lamu ma fi ghadin illa Allah, wa la ya'lamu mata ya'til mataru ahadun illa Allah, wa la tadri nafsun bi ayyi ardin tamutu illa Allah, wa la ya'lamu mata taqumu as-sa'atu illa Allah. Juga hadis yang diambil daripada kitab Sahih Bukhari. Riwayat daripada Ibnu Umar, iaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, baginda telah bersabda, mafatihul ghaib, kunci khazanah ilmu ghaib, khamsun, 5 perkara. Kunci khazanah ilmu ghaib ni 5 perkara. Yang mana kelima-lima perkara ini la ya'lamuha illallah. Tidak ada siapa-siapa pun yang dapat mengetahui kelima-lima perkara itu, malaikat Allah Ta'ala saja. Di sini ada makna tauhid. La ya'lamuha itu makna nafi, illallah itu makna isbat. Menafikan selain daripada Allah boleh tahu, mengisbatkan hanya Allah yang tahu. Dalam kalimah syahadah kita, dalam kalimah thayyibah yang kita sebut, yang kita ungkapkan, gabungan daripada 2 perkara, gabungan daripada nafi dan juga isbat, maka hasil makna tauhid. Kalau sekadar ada isbat, nafi tidak sempurna, dia tidak akan jadi tauhid. Isbat ada. Arab jahiliah kalau tanya siapa cipta langit, siapa cipta bumi, dia akan jawab Allah. Tapi dia tak nafi sempurna. Bagi dia selain pada Allah pun boleh kok kita puja. Allah Ta'ala pun kita puja juga. Apabila nafi tidak sempurna, maka mana tidak terhasil makna nafi, maka tidak akan menghasilkan makna tauhid. Kerana tauhid dia kena gabung 2 perkara. Dan ditakdimkan nafi dulu. Sebab kalau nafi tidak sempurna, isbat tidak mungkin berlaku. Nafi tidak sempurna, tiba-tiba nak kata Tuhan Allah Ta'ala lah Tuhan dia, isbat ni tidak terpakai makna. Jadi apa yang telah disebut oleh Nabi ni ada hubung kait rapat dengan kalimah syahadah yang kita ungkapkan. Sebab itulah kita, setiap antara kita kena cek sama-sama. Disebut kalimah syahadah, kalimah penyaksian, berbentuk ikrar daripada kita. Kita kena renung balik, kena cek balik. Adakah 2 perkara ni betul-betul kita pegang? Masing-masing setiap orang kena cek. Jangan ada cek orang lain pula. Kalau kita cek hak diri kita, tak ada nak cara hak orang lain. Jadi masalahnya kita dah cara hak orang, hak diri kita tak ada cara. La ya'lamu, yang pertamanya la ya'lamu ma taghidul arhamu illallah. Tidak ada pun siapa-siapa yang dapat mengetahui
Nah, apa yang terdapat dalam rahim kecuali Allah Ta'ala. Siapakah hari ni pun, nah, manusia masih lagi di atas dasar zon. Guna alat canggih setara mana sekalipun untuk main zon gitu, cikucak juga. Nah, cuma apa yang disebut oleh ulama, yang ada dalam rahim ketika mana dipancuk benih, masa tu akan jadi lelaki ke perempuan. Nah, dan orang yang duk buat hari ni duk scam ke apa tu, salah kan? Tak, tidak salah. Nah, dan dia beritahu sesuatu tu kerana berpandu kepada alat zahir. Macam orang kaji cuaca lah. Orang kaji cuaca ni, nah, dia beritahu kepada kita akan berlaku sekian-sekian, akan hujan, akan turun pada hari sekian-sekian. Kerana apa? Kerana dia guna alat yang canggih untuk nak kesan. Biasa-biasa begini keadaan dia. Perkara ni sebenarnya zaman Nabi pun pernah berlaku. Dah, pernah satu ketika Nabi bersama sahabat-sahabat dia di padang pasir. Nabi pesan kepada sahabat dia, Nabi beritahu, malam ni angin akan bertiup dengan kencang. Jadi di kalangan kita ni jangan siapa bangun. Mana kalau bangun, angin tu akan bawa pergi. Maka sahabat beritahu, bawa kita akan nerak belakang, bakal tidur belakang. Disebut oleh ulama angin putih beliau hari. Cuma ada seorang tu, dia pergi bangun. Bila dia bangun, nah, hanya bawa ke angin tu sampai ke atas satu bukit, nama Bukit Tayyib. Angin tu bawa pergi. Jadi di situ macam bentuk, nah, macam bentuk ramalan. Tapi untuk Nabi dibenarkan. Kenapa? Kerana Nabi royak sesuatu akan berlaku berdasarkan wahyu. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jangan pula kita dah ambil ni gini sebahkan kepada kita. Oleh kerana tu selain daripada Nabi, dia tak boleh buat kerjaan ni. Nah, kalau buat kerjaan ni, dia akan termasuk dalam kategori kahin. Kahin ni ahli nujum, tukar ramal, bahagian royak benda-benda gaib, melibatkan perkara gaib. Yang melibatkan perkara gaib ni, dia boleh royak siapa dia, buat kainak kat orang ni. Kahin, jenis kahin. Dia boleh tahu punca masalah ni berlaku kerana apa dia minta. Kalau minta alamat ketandaan apa tak ada, hamba hanya tahu gitu. Ini kahin dia panggil. Royak perkara gaib tapi tidak berasaskan wahyu. Kalau untuk Nabi, ya dibenarkan. Kenapa? Kerana Nabi yang menerima wahyu. Selain daripada Nabi, boleh nak buat lagu tu, tapi kena ada ketandaan, ada alamat. Pergi hospital, doktor cek, doktor kata awak ni batu karang. Kita tengok zahir-zahir, mana ada batu ya? Tak nampak batu. Doktor dia boleh royak kerana dia guna alat yang canggih. Lalu dia royak, melalui alat dia ni dapat kesan sesuatu yang mana pada asal gaib pada pandangan manusia. Boleh. Sama juga dengan perkara ni. Wala ya'lamu ma fi ghadin. Kita habis sikit hadis ni. Dan tidak ada pun siapa-siapa dapat mengetahui apakah perkara yang bakal berlaku esok hari, illallah, kecuali Allah Ta'ala. Kita hanya mampu buat perancangan. Keputusan esok akan jadi, akan berlaku tu secara maknanya secara jazam kita tak boleh. Kita hanya kata kita akan buat, insya-Allah. Jika Allah Ta'ala kehendaki, maka benda tu akan jadi. Wala ya'lamu mata ya'til mataru ahadun illallah. Tidak ada pun siapa-siapa dapat mengetahui bilakah hujan akan turun. Siapa pun tidak boleh tahu, illallah, malaikat Allah Ta'ala. Wala tadri nafsun, dan tidak ada pun mana-mana jiwa yang dapat mengetahui bi ayyi ardin tu, di bumi manakah, di tempat manakah dia akan mati, illallah, kecuali Allah Ta'ala. Jadi kena jaga pertuturan dan percakapan, kerana kita dapati majoriti masyarakat kita bila berlaku sesuatu kematian disebabkan kepada setengah-setengah orang, kadang-kadang dia keluarkan kenyataan orang ni hebat dia boleh tahu dia nak mati mana. Ini satu perkataan yang kena ambil kena ambil pengajaran daripada hadis ni. Percakapan lagu tu tidak boleh. Kerana apa? Orang itu dia tak boleh tahu. Cuma dalam hadis lain Nabi SAW jelaskan, apabila seorang itu akan mati di satu tempat, Allah Ta'ala akan adakan keperluan kepada dia untuk pergi tempat tu. Ya, ada kerjaan lah, nak jumpa orang lah. Kadang-kadang orang telefon ke dia, mari kita pergi jumpa tempat ni. Dia pergi, dalam perjalanan pergi, mana di situ ada ketentuan ajal dia, tamat tempoh riwayat hidup dia, maka akan berlaku kematian di situ. Wala ya'lamu mata taqumus sa'ah, dan tidak ada siapa-siapa pun yang dapat mengetahui bila akan berlaku kiamat, illallah, kecuali Allah Ta'ala sahaja. Seterusnya hadis nombor 4 ni kita akan sambung pula insya-Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min halin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Subhanallah wa bihamdihi subhanallah.